Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pejuang, Anda pesilat, Anda pahlawan, Anda pendekar, Anda pengamal seni bela diri, Anda bomoh, bonza, kaki gaduh, pelakon lagak ngeri, Anda kebal kerana jampi serapah disulam dengan ayat bunyi macam Al-Quran tetapi bercampur jampi Jawa dan Melayu. Sila semak diri anda. Sebenarnya anda sedang mendekatkan diri dengan Tuhan atau semakin dilaknat oleh Allah. Rasulullah SAW, kekasih Allah, tidak kebal mengapa anda hendak melebihi baginda, sedangkan anda kekasih Allah pun tidak, kekasih Elizabeth Tan pun tidak, kekasih Ratu Elizabeth jauh sekali. Hari ini aku nak share kisah Rasulullah SAW yang cedera dalam peperangan, dan ini membuktikan kekasih Allah SWT tidak kebal kecuali pada tempat ketika yang diizinkan. Dan itulah anugerah Allah kepada sebaik-baik manusia, dan kita sebagai umat baginda dan hamba Allah tetapi nak mencari ilmu kebal dan kuat melebihi kehebatan yang dimiliki oleh Nabi kita. Dengan memetik pendapat tokoh sirah Rasulullah SAW iaitu Syekh Safi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri berkata, Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu 7 atau 11 Syawal tahun ketiga Hijrah antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Perang Uhud adalah medan untuk orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika Perang Badar. Dinamakan Perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi oleh Bukit Uhud. Pertempuran ini disertai 1,000 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW menuju ke Uhud, tetapi hanya 700 orang sahaja yang berjaya sampai ke medan Uhud. Hal ini kerana di pertengahan jalan seramai 300 orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Tentera kafir Quraisy seramai 3,000 orang diketuai oleh Abu Sufyan ibni Harb, rujuk Kitab Rahim Al-Maktum laman 254. Terlalu banyak pengajaran renungan yang boleh dirungkaikan dari peperangan Uhud, seperti waspada pada pengkhianat, iaitu golongan munafik, patuhi arahan pemimpin, mengatur taktik dan strategi peperangan, membuang sifat tamak, pelibatan wanita dalam peperangan, bersatu menghadapi serangan, melindungi baginda Rasulullah SAW, membaca kekuatan atau kelemahan musuh. Dan akhir sekali yang akan kita kupas kali ini ialah ujian kecederaan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita kupas semua nanti tak adalah konten video aku seterusnya. Dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW sendiri telah tercedera. Ia sepatutnya menjadi iktibar, memberi perangsang kepada para pendakwah hari ini, kepada muslimin, tidak kira pemimpin atau orang biasa, agar bersabar menghadapi segala cabaran menimpa di jalan Allah, sama ada berbentuk kesakitan tubuh badan, sekatan kebebasan dengan dipenjara maupun ditangkap, ataupun dihukum mati, maupun dibunuh jika mereka benar-benar beriman. Batu yang dilempar oleh kafir Quraisy, Utbah bin Abi Waqqas, menyebabkan patah gigi Rasulullah SAW dan sumbing mulutnya. Pedang Abdullah bin Syaibah melukakan kening Rasulullah SAW. Malik bin Sinan menghisap darah Rasulullah untuk hentikan darah. Sepihan panah dan sepihan topi besi masuk ke tulang pipi baginda. Abu Ubaidah bin Jarrah mencabut sepihan dari pipi Rasulullah SAW menggunakan gigi beliau. Pusingkan sepihan itu agar dapat mudah keluar dari tulang pipi baginda hingga patah gigi Abu Ubaidah. Selepas itu beliau mencabut keluar sepihan yang kedua dari pipi sebelah lagi. Renungan dan pengajaran bagi kita umat Islam yang hidup hari ini pula ialah janganlah memandai-mandai berangan-angan nak menjadi Superman, Incredible Hulk atau Avengers. Allah telah beri petunjuk kepada kita bahawa kita tidak boleh menjadi supernatural melebihi junjungan besar kita. Cukuplah jadi ketua parti politik sebab mereka memang supernatural. Situ pula. Syukur, Alhamdulillah, tidak ramai dari sahabat kita dalam Angkatan Tentera Malaysia yang mencari ilmu sesat, mengasah badan, kebal badan dengan mengamalkan pelbagai ritual dan amalan khurafat yang mempercayai pelbagai kekarutan dan kepercayaan yang mengharapkan supernatural bukan dari amalan sumber hadis Rasulullah SAW
sebagaimana yang baginda tinggalkan. Pesanan untuk diri saya dan sahabat-sahabat dalam tentera, bekas tentera dan penguasa, jika ada yang terlibat dengan ilmu-ilmu sebegini, maka tinggalkanlah, kerana ia tak bererti apa-apa dan tak membawa kita mendekati Allah, bahkan mendapat kemurkaannya jua. Lainlah kalau kau mendapat mencairkan hati Elizabeth Tan atau Khatijah Tan. Siapa Khatijah Tan tu? Khatijah Tan pula. Carilah pelindung diri sebagaimana yang disunnahkan, bukan berkasidah, bukan bertawaf di kubur wali atau Nabi Hud, bukan bergendang-gendang di kubur. Amalan sunnah pun tak sempat kita buat sebagaimana contoh sunnah Nabi kita. Rasulullah SAW kata, sesiapa yang berdoa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim sebanyak 3 kali, maka ia tidak ditimpa kesusahan, bala dan musibah sehinggalah subuh esoknya. Dan barang siapa membaca ketika subuh 3 kali, ia tidak ditimpa kesusahan, bala dan musibah sehingga petangnya. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, zikir pagi dan petang seperti baju besi. Semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Ayat yang kita baca tadi ada dalam zikir pagi dan petang. Ibnu Kathir rahimahullah berkata, kenakanlah pakaian zikir agar menjaga kalian dari kejelekan manusia dan jin. Selimutilah roh-roh kalian dengan istighfar supaya menghapus dosa-dosa siang dan malam. Apabila ada sesuatu yang kalian benci menimpa kalian, maka kalian akan reda dan kalian akan yakin bahawa itu merupakan kebaikan yang ditakdirkan untuk kalian dan Rabb kalian, kerana kalian telah berlindung kepada Allah. Al-Wabil, Asy-Syaib, Al-Kalim, Al-Thayyib, halaman 71. Syukur, Alhamdulillah, Angkatan Tentera kita amat bijak dan mengurus kebebalan umat dalam hal ini. Tidak ada pasukan mengkhususkan amalan berbentuk jemaah untuk melakukan ritual menjadi kebal dalam peperangan, menjadi badang atau Superman. Banyak langkah diambil oleh Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia Kagat di dalam program memandaikan umat. Memang terdapat amalan segelintir masyarakat yang bermain api, yang percaya pelbagai hal kesyirikan seperti mengasah tubuh dengan buluh, kain basah mandi yang diperah dan dipintal lalu dipukul pada badan, memukul tubuh dengan rotan atau memasukkan raksa di dalam badan beserta jampi serapah dengan bahasa yang tidak difahami. Namun percayalah, semua itu hanyalah retorik murahan semata-mata. Jika benar ia menjadi dan terbukti pada tuan-tuan hebat dan kebal, sebenarnya tuan-tuan sedang disesatkan oleh Allah. Kerana itu janji Allah untuk menambahkan lagi kesesatan bagi orang yang mencari kesesatan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 115. Jadi sedarlah, pintu untuk berpatah balik amat sukar bagi orang yang telah dimatikan hatinya. Sama sahaja macam orang Syiah yang pukul-pukul badan mereka. Mitos makan muntah hantu untuk jadi sekuat badang tidak menjadikan bangsa kita dihormati, malah ia dikeji. Tapi badang movie Datuk Alif Syukri lain sikit. Itu legend. Nak kebal, jangan sampai bebal. Lebih baik anda goyang macam Pak Maun dengan isteri sambil baca buku sejarah. Ia lebih sihat dan knowledgeable. Pintu-pintu kebebalan dan kebodohan sebeginilah yang ditunggu-tunggu oleh penunggang bertopeng agama, iaitu bomoh, untuk membantu kononnya. Akhirnya ramai yang jadi hamba bomoh, kemudian jadi syaitan, bukan nak jadi hamba Allah. Ramai juga penjenayah yang beramal kebal sesat ini kecundang selepas kena tembak dengan polis. Inilah misi utama syaitan. Pihak berwajib, media TV sepatutnya lebih agresif menyiarkan larangan kesesatan amalan kebal ini. Jika anda tidak kebal, itu tanda anda manusia sempurna. Itulah contoh yang Allah tunjukkan. Jadikan otak untuk berfikir menghadapi peperangan. Bukan letak otak di lutut meminta pada kubur dan wali yang mati. Ciptalah perisai, ciptalah sistem kalis peluru, membangunkan sistem pertahanan seperti
Iron Dome dan Defense Alert System, dan perlu meletakkan sepenuhnya penyerahan tawakal pada Allah SWT. Semoga anda ada manfaat untuk kita, pada pihak berkuasa, polis, tentera dan pasukan keselamatan, dan sahabat-sahabat semua. Amin. Ingat, nak kebal jangan sampai bebal. Terimalah pantun ini. Jangan abaikan zikir sesaat, segala harapan serah padanya. Gembira syaitan manusia tersesat, mati kekufuran, itulah misinya. Jangan lupa subscribe channel Gaza Studio, dan jika video ini bermanfaat, sila like, share dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.